Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu hari Jumaat yang ke-3 kan? Hari Sabtu besok tak jadi sebab PRU katanya akan dijadikan pusat mengundi Jadi hari Jumaat yang ke-3 kuliah Maghrib menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 258, iaitu subtopik yang ke-8, hukum menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam fikiran kebanyakan umat Islam sebenarnya tidak ada kekeliruan. Rata-rata umat Islam tahu kalau menziarahi makam Nabi SAW itu hukumnya sunat, dapat pahala. Kerana bahkan kalau kita menziarahi kubur orang lain pun itu masih lagi terpayung dengan surahan Nabi SAW, ala fazuruha, ketahuilah maka hendaklah kamu itu pergi berziarah kepada kubur. Kerana asal dulu ada larangan. Satu masa di zaman Nabi SAW, baginda melarang umat Islam dari menziarahi kubur. Untuk nahaitukum an ziaratil kubur, aku dahulu pernah melarang kamu dari menziarahi kubur. Kenapa? Kerana pada masa itu masih ramai orang-orang Islam itu yang baru masuk Islam. Jadi perangai ataupun sikap jahiliyah itu masih tersisa, terbaki dalam diri mereka. Antaranya kalau pergi ke kuburan, mereka itu akan meratap, menabur pasir atas kepala, mengoyak-ngoyakkan baju ataupun mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan tidak redha dengan kematian tersebut, yang mana semua ini adalah perkara yang haram. Jadi kalau dah ziarah kubur itu membawa kepada yang haram, maka dilarang. Ini ada kaedah yang digunakan oleh ahli usul fiqh, mereka namakan sadduz zari'ah, menyekat jalan. Benda itu asalnya tak ada masalah, tapi kalau dilakukan, ia membawa kepada perkara yang haram. Ziarah kubur ia tak ada masalah, biasalah. Bila orang-orang yang rapat dengan kita, terutamanya ibu bapa kita, adik-beradik kita yang meninggal dunia, kita itu ada dorongan untuk melawat, menziarahi kubur dia. Tetapi pada masa itu menziarahi kubur dibimbangi membawa kepada perkara yang haram, lalu dilarang. Kemudian Nabi SAW berkata, ala fazuruha, ketahuilah maka hendaklah kamu itu menziarahi kepada kubur. Kenapa? Kerana sebab kepada larangan itu dah tak ada. Umat Islam yang ziarah kubur tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.
Jadi lebih-lebih lagi lah kalau kubur itu ialah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan, apakah hukum menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapan, disunatkan, maknanya dapat pahala menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ijma', yakni dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf. Semua ulama setuju kalau ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunat ataupun mustahab, dia dapat pahala. Dan ijma' ini sebagaimana yang dinaqalkan oleh Al-Qadhi Iyad dan juga Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihima. Antara dalil ijma' itu dah cukup kuat bila ulama dah sepakat, itu dah jadi hujah yang cukup kuat. Tetapi untuk menambahkan lagi pengetahuan dan keyakinan kita, ada di sana dalil misalnya daripada ayat suci Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalaulah mereka itu ketika mana zalamu anfusahum, ketika mana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa maksud menzalimi diri sendiri? Iaitu melakukan dosa, melakukan maksiat, itu menzalimi diri sendiri. Lalu ja'uka, mereka itu datang kepada kamu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah. Lalu mereka itu setelah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Dalam masa yang sama, Rasulullah SAW juga turun memohon ampun buat mereka. La wajadullaha tawwabar rahimah. Nescaya mereka akan dapati Allah itu Maha menerima taubat dan Maha kasihan belas. Jadi apa kaitan dengan ziarah kubur? Kerana ayat ini umum. Orang yang buat dosa lebih elok ketika mana dia nak mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu, dia pergi menziarahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan tawassul. Boleh saja minta ampun terus, boleh, tak ada masalah. Tapi ini lebih diharapkan mendapat pengampunan Allah kalau pergi kepada Rasul dahulu. Dan pergi kepada Rasul dahulu ini tidak khusus ketika Nabi sallallahu masih hidup sahaja, bahkan setelah baginda wafat juga, maka kita itu disunatkan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di alam kubur. Bukan kita kata macam orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh mendoakan keampunan buat seseorang. Disokong lagi dengan hadis yang lain, walaupun katakan hadis ini tidak begitu kuat sekalipun, tetapi setelah kita sebutkan tadi, hukum ziarah kubur itu sepakat ulama mengatakan sunat, dan makam Nabi SAW juga kubur. Jadi sudah terpayung dengan hukum sunat ziarah kubur. Ini menguatkan lagi. Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Memang ada perbincangan tentang hadis ini, tetapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalaupun hadis ini tidak kuat, masih lagi disokong dengan dalil-dalil yang lain. Kerana ini pun hanya cerita fadilat. Hukum ziarah kubur ijma', sepakat ulama mengatakan sunat. Cuma ini fadilat. Siapa yang menziarahi kubur Nabi SAW, maka dia itu pasti akan mendapat syafaat daripadaku. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, man ja'ani za'iran lam tada'hu hajatun illa ziyarati kana haqqan 'ala Allah ta'ala akunu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang datang menziarahi kepadaku, umum sama ada Nabi SAW masih hidup atau telah meninggal dunia atau telah wafat, dan tidak menyeru kepadanya satu hajat kecuali nak ziarah, bukan dengan tujuan lain, memang nak ziarah Nabi SAW, maka adalah jaminan daripada Allah Ta'ala bahawa aku itu menjadi orang yang memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat.
Kemudian bagaimana juga para ulama memahami isu ini. Misalnya dalam kitab Al-Masailul Muntakhabah fi Risalati wal Wasilah yang ditulis oleh Al-Qadi Habib Al-Haq bin Qadi Abdul Haq Al-Farmalawi Al-Pakistani. Al-Pakistani maknanya ini ulama dari Pakistan ya. Apa yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut, wa minal wasaili ziyaratul kuburi wa a'lal maqabiri qabrun nabiyyi wa ziyarat sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratul qabri syarifi wasilatun azimatun wa akbarul qurubati. Qala aktsarul ulama'i bisunniyatiha li'anna al-khulafa al-arba'ata zaru qabrahu wa kadza sa'iras sahabati wattabi'ina wa man tabi'ahum wa 'alaina bi sunnatil khulafa'il arba'ah. Ini pelik sini. Cuba lihat ya. Kata beliau, antara wasilah yang untuk mendapat perkenan doa dan juga pengampunan daripada Allah Taala. Hakikat yang mengampunkan dosa Allah. Hakikat yang memperkenankan doa Allah. Tapi ada wasilah, ada cara untuk manusia itu usaha dan ikhtiar mendapat perkenan dan juga pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Salah satu dari wasilah itu adalah menziarahi kubur. Ini yang Wahabi anti ni. Kita ziarah kubur dengan tujuan macam tu, dia cas kita sembah kubur. Istilah yang digunakan adalah kuburiyun. Kubur lah. Tambah ya tu dia nisbah kepada kubur. Mana kita ni ahli kubur. Kalau ahli kubur dengan arti kata kita ni suka ziarah kubur, kita suka berdoa tepi kubur, itu tak ada masalah. Tapi bila Wahabi menuduh kita kuburiyun, dia maksudkan kita itu penyembah kubur. Penyembah kubur kafir. Sembah apa pun selain daripada Allah, orang tu jadi kafir ya. Sembah malaikat ke, sembah nabi ke, sembah apa ke, jadi kafir. Jadi ini parahnya fahaman Wahabi ini. Dia gagal membezakan antara tawassul dengan Nabi, dia tohmah itu sebagai menyembah Nabi. Jadi ulama mengatakan bahawa menziarahi kubur Nabi itu merupakan satu wasilah yang agung, dan antara sebesar-besar amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang adalah ziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai sekali ulama yang berfatwa bahawa sunat melakukannya. Kenapa? Kerana kan yang paling faham ajaran Nabi SAW ni adalah murid-murid Nabi. Siapa murid-murid Nabi? Ya, sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang mengaji dengan Nabi SAW. Mereka yang faham sunnah Nabi. Mereka yang mengamalkan sunnah Nabi. Lalu khulafa yang empat, khulafa ar-rasyidin yang empat, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, semuanya ada menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wahabi saya kata pelik kenapa? Wahabi mendakwa dia salafi. Dia tak suka orang panggil dia Wahabi. Ustaz dia suka je kata orang Wahabi. Ya. Kami bukan Wahabi, kami salafi kata dia. Baguslah salafi. Salafi itu kan makna mengikut salaf. Yang tak bagus kamu mendakwa salafi, berarti kamu tu mendakwa kamu itu mengikut salaf. Tiba-tiba kamu mempertikaikan ziarah kubur Nabi SAW, sedangkan itu adalah amalan salaf. Semata-mata kerana kamu taksub kepada fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah bukan salaf. Beliau hidup pada kurun ke-8. Yang itu yang kami kurang selesa panggil kamu salafi. Sebab kamu tak ikut salaf, kamu ikut khalaf, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah tokoh yang mempertikaikan tentang ziarah kubur Nabi ini. Ulama lain ijma', sepakat. Bukan saja khulafa ar-rasyidin, bahkan wa kadza sa'iras sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum. Demikianlah sekalian sahabat melakukan perbuatan ziarah kubur Nabi ini, dan juga tabi'in melakukan, tabi'in juga melakukan. Wa 'alaina bi sunnatil khulafa'il arba'ah. Menjadi satu kewajipan untuk kita itu mengikut kepada sunnah, yakni jalan cara khulafa yang empat yang kita sebutkan tadi radhiyallahu anhu ajma'in. Okey. Apa isu yang menjadi isu adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah taala dalam isu ziarah kubur Nabi SAW ini ya,
ada menafsirkan hadis dengan cara yang bercanggah dengan kefahaman yang sebenar yang dipahami oleh para ahli ulama yang lain, iaitu hadis yang Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, tidaklah diikat tunggangan kecuali kepada 3 masjid. Apa maksud tidak diikat tunggangan? Ini adalah satu cara nak merujuk kepada musafir. Description kata ikat tunggangan tu adalah musafir. Mana kalau kita nak terjemah secara kontekstual, tidaklah bermusafir kecuali ke 3 masjid. Maka berdasarkan hadis ini, Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa kubur Nabi bukan masjid. Dalam hadis itu 3 masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. 3 masjid ini maknanya kita difahami la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, tidaklah bermusafir kecuali ke 3 masjid. Berarti 3 masjid ini dianjurkan kita musafir untuk pergi ke Masjidil Haram, untuk pergi ke Masjid Nabawi, untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Ya, masjid lain di Turki kah, di Spanyol kah, ya, di mana-manalah. Jadi Indonesia atau apa, itu tidak ada anjuran untuk kita musafir ke situ. Ya. Kalau kebetulan kita ada sana, ya pergilah. Tapi kalau semata-mata kita nak musafir ke masjid itu, tak dianjurkan. Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 ni dah cukup baik dah untuk kita datang sembahyang ke masjidnya, iktikafnya cukup. Tapi kan kalau 3 masjid tadi lain. Sembahyang di Masjidil Haram menyamai fadilatnya seperti 100,000 di tempat lain. Kan berbaloi kita musafir. Tapi janganlah kita kona pula, oh itu hari banyak solat tertinggal. Jadi kalau aku sembahyang sekali di Masjidil Haram, dah kira settle lah yang foto-foto tu. Dah 100,000, aku tinggal tak sampai 100,000. Itu bukan macam itu. Fadilat dia yang kita kena qada tu kena qada juga. Tapi kelebihan tu seperti 100,000 solat di tempat lain, kalau Masjid Nabawi seperti 1,000, dan kalau Masjid Al-Aqsa seperti 500. Jadi musilalah musafir. Masjid lain tak boleh. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah memahami la tushaddu rihal itu bermakna haram bermusafir ke makam Nabi SAW, kerana makam Nabi bukan masjid. Sedangkan para ulama lain memahami la tushaddu rihal ini iaitu berarti tidak perlulah kita itu bersusah payah bermusafir semata-mata nak ke masjid. Kalau orang mengaji bahasa Arab, illa di sini dipanggil adatul istisna, alat untuk mengecualikan, to show an exception. So kita guna illa. Kalau bahasa Inggeris except, kalau bahasa Melayu kecuali. Jadi bila kecuali, tentulah dikecualikan dari apa? Kan? Dikecualikan dari apa? Al-mustasna minhu dia panggil. Ini adatul istisna, adat untuk pengecualian adalah illa. Dikecualikan itu dari apa? 3 masjid ini terkecuali dari apa? Kalau ikut kefahaman Al-Imam Ibn Taymiyah, seolah-olah dari semua tempat. Tak boleh musafir ke mana-mana tempat kecuali ke 3 masjid. Sedangkan beliau sendiri pun tidak sampai berpegang begitu. Dan tidak ada orang berpegang begitu. Kalau berpegang begitu, ya haram kita musafir ke mana pun kecuali 3 tempatnya saja. Musafir nak pergi menuntut ilmu tak boleh. Musafir nak pergi berkahwin tak boleh. Musafir nak pergi berniaga tak boleh. Tapi bila boleh musafir? Nak ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tidak ada orang yang berfatwa begitu, termasuk Al-Imam Ibn Taymiyah. Tapi cara beliau menafsirkan itu seolah-olah begitu. Oleh kerana Masjid Nabawi bukan makam Nabi, bukan masjid, maka tak boleh ziarah makam Nabi, haram. Itu yang beliau dipenjarakan. Salah satu sebab beliau dipenjarakan kerana fatwa beliau yang mengatakan musafir untuk ziarah makam Nabi SAW adalah musafir maksiat, dipanggil safar maksiat. Jadi safar maksiat ni tak boleh jamak qasar. Kerana jamak qasar ni adalah rukhsah, keringanan. Macam kita kata satu bentuk kelonggaran. Jadi kalau kamu nak pergi buat maksiat, ya tak dilonggarkan tak bagi kamu. Islam tak membantu orang nak buat maksiat. Ya. Musafir nak balik mengundi boleh? Ya boleh. Bukan maksiat.
Mengundi bukan maksiat. Dalam sistem kita ni adalah nak memilih wakil kita dalam parlimen. Kecuali memang kalau nawaitu kita tu, kita aku nak undi orang jahat supaya nanti dihalalkan LGBT. Itu maksiat. Aku nak undi orang ni supaya nanti dia akan sokong undang-undang membenarkan zina misalnya. Itu tak boleh lah. Tapi secara umumnya boleh. Tapi kalau musafir nak pergi minum arak, musafir nak pergi berzina dalam perjalanan, kata orang tu dia minum arak tapi dia masih semayang, boleh tak dia semayang jamak kosong? Nak pergi mana nak pergi minum arak? Ada orang buat pesta minum arak free. Di mana tu? Katakanlah ya, contoh saja di Langkawi misalnya ada free flow festival. Siapa pergi ke festival tu dijamu arak percuma. Dia memang suka minum arak. Sanggup dia travel ke Langkawi. Tapi minum arak dia ni semayang juga hamba Allah. Boleh tanya, Ustaz saya nak ke Langkawi boleh ke jamak kosong? Ustaz kata Langkawi jauh. Boleh lah. Tapi itulah salah kita bermalu kan. Saya ke Langkawi ni sebenarnya nak pergi minum arak. Ustaz memang nak dakwah ke janganlah tu haram. Tapi nak cerita fatwanya tak boleh jamak kosong. Sebab musafir kamu tu musafir maksiat. Berbeza dia musafir nak berniaga. Tujuan dia musafir kenapa? Nak jumpa orang sana, nak jual barang, nak discuss bisnes apa semua. Tahu-tahu dalam perjalanan kawan ajak minum arak. Jom for all time sake kata dia. Dah lama tak lepak sekali, akan selalu Allah sekali-sekali minum bersalahnya. Dia pun minum. Yang dalam kes macam tu dia masih boleh jamak kosong. Kerana dia musafir bukan nak minum arak. Itu namanya maksiatun fi safar. Beza ya. Safar maksiat, musafir itu sendiri memang nak buat maksiat. Itu tak boleh jamak kosong. Maksiatun fi safar adalah musafir itu bukan nak buat maksiat, tapi dalam perjalanan itu buat maksiat. Beza. Yang kedua boleh jamak kosong. Yang pertama tadi tak boleh. Maka di sisi Imam Ibn Taimiyah, nak musafir zarah makan Nabi SAW samalah macam nak musafir nak minum arak. Samalah macam musafir nak berzina. Tak boleh jamak kosong. Kerana musafir itu zarah makan Nabi itu maksiat. Dan ini kan jelas salah fatwa macam ini. Dan melanggar ijma'. Tapi Wahabi yang mendakwa Salafi ikut salaf lebih ta'assub kepada fatwa Imam Ibn Taimiyah daripada apa yang diamalkan oleh salafus salih. Itu kita kata pelik. Kalau betul kamu Salafi, kamu mesti ikut fatwa dan juga perlakuan salafus salih yang mazhabnya makan Nabi SAW. Zarah makan Nabi sunat. Kita kalau duduk di Madinah, apa kita buat nak zarah makan Nabi? Dia pergi. Kalau kita di penduduk Madinah, kita nak zarah makan Nabi SAW, dia pergi. Tapi kalau kita duduk jauh, maka kita kena musafir. Maka musafir itu menjadi wasilah nak ziarah makam Nabi. Lil wasaili hukumul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Tujuannya sunat, maka perjalanan juga adalah sunat. Musafir itu musafir sunat. Kenapa pula musafir sunat? Sebab nampak benda sunat. Kenapa musafir haram? Sebab nampak benda haram. Kenapa musafir harus? Kerana nampak benda harus. Kenapa musafir wajib? Kerana nampak benda wajib. Macam kita duduk di Malaysia, kita nampak haji, wajib tak kita musafir? Ya wajib. Kalau tak sampai kita ke Makkah. Lain kalau orang Makkah. Orang Makkah tak payah musafir, boleh buat haji. Sebab memang dia penduduk Makkah. Tapi yang macam kita ni, oleh kerana kita tak boleh buat haji kecuali kita musafir, maka musafir nak buat haji kita tu wajib. Itu haji yang wajib lah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa sahaja perkara yang tak sempurna kewajipan dengannya, maka perkara itu juga menjadi wajib. Jadi peliknya fatwa Imam Taimiyah ni termasuk fatwa yang pelik. Sebab itulah Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ajibatul Makkiyah, Al-Ajibatul Mardiyah Alal Asilatil Makkiyah. Beliau menyebutkan bahawa Imam Ibn Taimiyah ini ilmuhu akbaru min aqlihi. Kenyataan beliau ini mengandungi pujian, dalam masa yang sama juga mengandungi kritikan. Kerana beliau berkata Al-Imam Ibn Taimiyah adalah seorang yang ilmunya lebih besar dari akalnya. Kenapa pujian? Mana ilmu beliau banyak. Mana Al-Imam Ibn Taimiyah orang alim, ulama. Tapi ilmunya lebih besar daripada akal dia. Ini kritikan. Kerana seolah-olah akal beliau tu kecil, tak mampu nak mencerna semua ilmu yang dia ada. Ilmu dia banyak, ada yang dapat cerna dengan baik,
ada hasil-hasil tulisan beliau yang bagus, ada fatwa-fatwa beliau yang diambil kira. Tetapi ada juga ilmu beliau macam bab hadis ini beliau tidak boleh cerna dengan baik. Ulama lain semua memahami tak perlu bermusafir ke mana-mana masjid. Mana mustasna minhu masajid. Tidak perlu musafir ke masjid-masjid kecuali 3 masjid. Baru konsisten. Tapi kalau macam tadi, tak perlu, tak boleh, haram kan, tak perlu. Haram musafir ke mana-mana tempat kecuali ke 3 masjid. Imam Ibn Taymiyah tak fatwa macam itu. Maka tak bolehlah haramkan ziarah makam Nabi semata-mata dengan hadis ini. Persoalan, golongan yang mengharamkan menziarahi kubur Nabi SAW ada berdasarkan hadis ya. Jadi tak berapa tepatnya. Statement ni kurang tepat. Dia bukan mengharamkan ziarah kubur Nabi. Kena cermat ya. Dia mengharamkan musafir untuk ziarah kubur Nabi. Sebab hadis ni sebut la tushaddur rihal, tidak diikat tunggangan. Itu kinayah kepada musafir. Ziarah kubur Nabi, Wahbi tak kata haram. Sekadar ziarah kubur Nabi, dia tak kata haram. Kalau haram dalam hadis itu tak bagi kita ziarah, dia tak kata haram. Dia kata haram musafir. Habis itu kita musafir dia pergi juga. Sebab bagi dia kita musafir nak ziarah masjid Nabi. Alang-alang sampai masjid Nabi, kita ziarah makam Nabi. Dia faham gitu, so dia benarkan. Tapi kalau tengok fatwa di Arab Saudi, hukum bermusafir untuk ziarah makam Nabi SAW adalah haram. Dia masih taklid kepada fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, walaupun jelas fatwa itu lemah, bahkan bercanggah dengan ijma', batil. Jadi jawapan, maksud hadis ini adalah sesiapa yang ingin melakukan perjalanan untuk tujuan solat di satu masjid, tak perlu. Kalau nak juga silakan, iaitu ke 3 masjid. Kita ni nak musafir untuk pergi masjid, boleh. Salah satu daripada 3 ni pilih. Musafir ke Masjidil Haram, atau musafir ke Masjid Nabawi, atau musafir ke Masjid Aqsa. Kenapa? Kerana solat di 3 masjid itu dilipat gandakan pahalanya. Yang lain, masjid besi ke, masjid kristal ke, masjid emas sekalipun, hitam berian pun, pahala sama macam masjid kayu di kampung kita, sama. So kenapa nak musafirkan itu saja? Kalau memang kamu ke sana, kamu nak ke masjid itu, ya silakanlah. Anjuran tersebut diartikan sebagai sunat hukumnya, bukan wajib. Jadi kalau wajib, lawannya haram. Kalau tak musafir ke 3 masjid itu berdosa, tak, hukumnya sunat. Jadi hadis ini khusus menerangkan tentang melakukan perjalanan untuk tujuan solat di masjid, bukan nak cerita musafir ke mana-mana, tidak. Maka di dalam hadis ini tidak ada keterangan bahawa tidak boleh berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haruslah diingat kalau kita kata nak ikut sunnah Nabi, kan Wahabi selalu macam tu, Syekh, kita ikut sunnah kan? Okeylah ikut sunnah, masalahnya kamu cakap je ikut sunnah, kamu tak ikut sunnah pun. Ya. Bahawa Nabi SAW sendiri baginda pernah bermusafir untuk ziarah kubur ibu baginda di Abwa. Kalau memang musafir untuk ziarah kubur itu haram, takkan Nabi buat benda haram, tak mungkin. Ini jelas menunjukkan bahawa boleh bermusafir dengan niat untuk berziarahi kubur. Jadi sayanglah, tak apalah, kita tak katalah Al-Imam Ibn Taymiyah itu maksud, tak boleh salah. Dia ulama pun dia boleh tersilap juga. Sebab itulah dalam hadis kata, bila ijtihad betul dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Untuk ulama kan ada kemungkinan ulama salah, tetapi janganlah ia diikut yang salah tu. Dah jelas-jelas fatwa beliau dalam bab ini salah. Jika Rasulullah SAW sendiri berbuat demikian, maka bermusafir menziarahi kubur Nabi SAW, kekasih Allah, tentulah lebih aula, lebih patut lagi. Nabi SAW ziarah kepada kubur ibu baginda dengan cara musafir, tentulah tidak haram kita ziarah kepada baginda SAW dengan cara musafir. Baik, selesai. Faedah tambahannya, kitab Al-Azkar yang diubah. Ini satu lagi perangai yang tak senonoh Wahabi ini. Dia tak setuju dengan kita satu hal. Kitab ulama-ulama kita itu diubah-ubah supaya sesuai dengan pendirian dia. Diubah, kadang dia hazafkan, dia buang, kadang dia diubah perkataannya. Al-Azkar ni kitab Imam Nawawi.
rahimahullah ta'ala, yang mengumpulkan zikir-zikir start daripada kita bangun tidur sampai nak tidur balik. Imam Nawawi ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir dan elok kita amalkan. Sebahagian itu hadis yang sahih, sebahagiannya hadis yang dhaif yang Imam Nawawi dah terangkan. Bab fadilat beramal tak ada masalah. Baik. Al-Muhaddits Al-Musnid Syekh Mahmud Sa'id Mamduh hafizahullah dalam kitabnya Raf'ul Manarah mengatakan bahawa terdapat khianat ilmiah terhadap kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Qadir An-Na'ud, cetakan Darul Huda Riyadh, iaitu tentang kisah Al-Uqbi yang menzarhi makam Rasulullah SAW telah dibuang. Dalam cetakan itu, kan dalam kisah Al-Uqbi itu jelas tawasul dengan Nabi. Nabi SAW dah wafat. Orang-orang Arab Badawi itu bertawasul, minta Allah ampunkan dosa. Siap bersyair di kubur Nabi. Orang sekarang pun kalau bersyair di kubur itu sesat terus. Sebab kubur lagi tadi kalau bersyair di kubur. Jadi dalam kisah itu Al-Uqbi bermimpi, Nabi SAW beritahu bahawa Allah mengampunkan, beritahu pada orang Badawi itu Allah ampunkan dosa dia. Jadi dibuang sebab tak sesuai dengan pendirian Al-Imam Ibn Taimiyah yang memperdikaikan tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Satu. Yang kedua, mereka juga telah menukar perkataan yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, faslun fi ziyarati qabri Rasulillah SAW. Ini satu fasal, ini satu bab pada menceritakan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dia kata haram. Jadi oleh kerana dia kata haram musafir dari ziarah makam Nabi, dia tak selesalah tajuk ni ziarah kubur Nabi. Lalu dia tukar faslun fi ziyarati masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu fasal pada menziarahi masjid Nabi. Imam Nawawi tulis menziarahi kubur Nabi. Oleh kerana tak sesuai tajuk itu dengan selera mereka, mereka ubah menjadi menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila dikritik perubahan yang dibuat ini, Syekh Abdul Qadir An-Na'ud yang mentahqiqkan kitab itu, dia menulis surat, dia menafikan, dia menjelaskan bahawa penyelewengan ini kata dia bukan dia yang buat, tapi had ehwal kawalan pencetakan yang buat. Maknanya saya tak buat kerja itu kata dia. Tapi tahu yang cetak tu yang pandai-pandai pula buang ubah tu mereka, saya tak. Wallah alam lah, itu yang dia bagi tahu. Tapi yang penting berlaku penyelewengan, pengkhianatan ilmiah terhadap kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, ada sebarang soalan, kita ada masa lagi dalam 5 minit. Kalau tak ada, saya nak lanjutkan lagi. Kita pergi pada tajuk seterusnya, hukum perempuan menziarahi kubur. Sebab kadang-kadang timbul isu, boleh ke orang perempuan pula ziarah kubur ni? Bukan orang lelaki je kita ziarah kubur. Soalan, bolehkah perempuan menziarahi kubur? Jawapan, menziarahi kubur adalah sunat bagi lelaki dan juga sunat bagi perempuan. Mana perempuan pun dapat pahala ziarah kubur. Tetapi kita juga ambil maklum, ada di kalangan ulama yang berpendapat bahawa kalau perempuan itu makruh, maknanya perempuan eloknya jangan ziarah kubur. Lebih elok lagi, tapi kalau ziarah pun taklah berdosa, makruh ni bukanlah haram, tapi seeloknya jangan. Tapi pendapat lain mengatakan sunat dapat pahala. Dalil dalam hadis riwayat Muslim, mana hadis sahih, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril AS, disuruh menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, inna rabbaki ya'muruki an ta'tiya ahlal baqi wa tastaghfiri lahum. Jadi Jibril memberitahu kepada Nabi SAW, beritahu ke Aisyah bahawa Tuhan kamu memerintahkan kamu pergi ke ahlul baqi, iaitu kuburan di Baqi, dan kamu memohon ampun buat mereka. Berarti takkanlah disuruh benda yang haram, tak mungkin. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, nanti aku ziarah kubur nanti apa yang harus aku ucapkan kalau aku ziarah
orang yang meninggal di Baqi' nanti. Lalu Nabi SAW mengajar, quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam ke atas penduduk negeri daripada kalangan orang mukmin dan muslim. Wa yarhamullahu almustaqdamina minna wal mustaakhirin. Dan semoga Allah merahmati orang yang terdahulu daripada kalangan orang Islam dan orang yang kemudian. Mana yang mati dulu pun kita minta rahmat, yang nanti akan mati pun kita minta rahmat. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan kita ni, kami ni insyaallah akan menyusul. Yang kamu dah dulu, kita yang hidup atas dunia ni pun nanti akan berada di bawah. Kan ada yang tak sempat mengundi dah meninggal kan? Sebab macam mana? Ya, dah ajal ni. Kalau ada orang menang tanpa bertanding, itu kan kalah perlu bertanding. Bukan kalah lah, dah tak layak, dah mati, mana boleh undi lagi. Jadi itu hakikatnya, kita akan menyusul. Itu yang diajar oleh Nabi SAW sebut bila ziarah kubur. Jadi hukumnya sunat. Kemudian hadis riwayat daripada Abdullah bin Abi Mulaikah bahawa pada saudari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha datang dari kubur. Maka beliau bertanya, "Ya Ummul Mukminin, kamu datang dari mana?" Beliau menjawab, "Dari makam saudaraku Abdul Rahman." Mana baru ziarah kubur saudara kandung beliau. Lalu aku bertanya lagi, bukankah Nabi melarang daripada menziarahi kubur? Bukan Nabi tak bagi ke ziarah kubur? Beliau menjawab, benar, betul. Mula-mula Nabi ada larang, kemudian bagi dia menyuruh menziarahi. Mana dah nasakh hukum kata jangan ziarah kubur tu dah mansukh, dah tak terpakai lagi. Dalam riwayat menyebutkan bahawa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha puteri kita Nabi sallallahu hampir 2 atau 3 kali menziarahi pada syahadat perang Uhud. Khususnya ayah saudara baginda, iaitu datuk saudara beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Inilah hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal